Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu keluarga Malaysia. Bertemu kita kembali dalam sesi ruangan bual bicara bersama Datuk Eddie Rosedi, berkongsi, melihat kajian fenomena semasa melalui kaedah metafizik dan kaedah penemuan dinamik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, Datuk, tanpa membuang masa, Datuk boleh bentangkanlah kajian-kajian Datuk tentang apa yang fenomena yang berlaku tentang pemilihan di negeri Melaka yang pilihan raya yang lepas, di mana sebelum ini pilihan raya PRU yang ke-14, rakyat Melaka memilih Pakatan Harapan. Jadi pada pilihan raya negeri kali ini mereka memilih Barisan Nasional. Apa kaitan yang kita dapati pada kali ini rakyat negeri Melaka berubah pilihan kepada Barisan Nasional. Silakan, Datuk. Okey, baiklah, terima kasih. Mengenai apa yang berlaku sekarang ini, bulan November merupakan bulan momentum ya untuk tahun 2022, iaitu tahun hadapan lah. Jadi apabila jadi satu momentum adalah untuk kita buat pilihan ya, sama ada kita nak pilih yang A ke yang B ke, kita akan pilih untuk bulan November dan akan berterusan momentumnya hingga 2022. Tapi kita kena ingat bahawa tahun 2022 nanti dijangka PRU ke-15. Jadi momentum yang kita pilih ataupun yang dipilih oleh rakyat negeri Melaka ni sebenarnya menggambarkan, mencerminkan apa yang berlaku pada momentum tahun hadapan. Jadi kalau kita lihat pemilihan rakyat Melaka pada bulan November 2021 ni, nampak gayanya adalah cemerlang bagi satu pihak warna biru tu untuk terus gemilang pada tahun hadapan ni. Ada dua jenis biru, Datuk. Biru yang jenis yang macam mana tu? Ada biru ya, biru yang dacing sebenarnya ya. Okey. So, bermakna apa yang kita lihat sebenarnya metafizik ni ialah sesuatu, bukannya bentuk ramalan, kita buat ramalan begitu saja, tapi kita tengok pattern ataupun dipanggil pola. Dalam bahasa Melayunya pola, tapi dalam bahasa Inggerisnya ialah pattern. Maknanya kita tengok pattern tertentu. Jadi pada bulan November ini adalah satu pattern untuk tahun 2022 nanti. Walaupun Melaka ini satu negeri yang kecil, tetapi impak dia memang besar kepada momentum untuk tahun 2022 nanti ya. Okey, jadi maknanya kita tahu bahawa pilihan raya untuk Melaka telah berlangsung pada 20 November 2021 ni, dan keputusannya anda boleh lihat di skrin anda sekarang ni, di mana kita kita tak mengetahui bahawa Barisan Nasional telah memenangi sebanyak 21 kursi. Dia telah berjaya untuk membuat 2/3 majoriti lah ya. Ini satu perkara yang begitu unik sekali sebab kita menjangkakan sebenarnya Barisan Nasional ni akan macam tidak berapa nak hidup sehinggalah tahun 2022. Okey. Maksud saya 2022 tu masih lagi dalam keadaan yang kurang menyelah. Nanti 2023 baru dia menyelah ya. Okey, ini berdasarkan daripada kajian saya mengenai 10 tahun fenomena Barisan Nasional ya. Didapati bahawa daripada 2013 lagi sampai ke 2022, Barisan Nasional ni dia sebenarnya tak ada macam penyokong lah ya. Dan pada tahun 2018 selepas PRU ke-14 makin berkurangan dia punya gabungan dia ya, parti-parti perikatan, maksud saya dia punya yang menggabungkan dalam Barisan Nasional tu mula keluar, tinggal sajalah beberapa saja yang ada ya. Jadi maksudnya 10 tahun itu 2013 hingga 2022 dijangka tidak menyelah. Tapi kita tengok bahawa benda ini dia boleh menang ya. Kita sesuatu yang agak unik kerana ianya berlaku bukanlah kerana kita menyasarkan Barisan Nasional tidak menang dan sebagainya, tetapi kita melihat kepada fenomena yang terjadi itu ya.
Okey, sebenarnya kalau kita lihat kepada skrin depan anda ni, mungkin agak kecil skrin anda ni, tapi saya nak beritahu dulu bahawa pada tahun-tahun ini, pada tahun 2021 ni, sama ada Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional, semuanya mempunyai pola yang begitu cantik untuk menang. Ada peluang yang baik untuk ketiga-tiga parti besar ni untuk menang. Okey. Kalau kita lihatlah, okey, salah satu petanda kepada kemenangan yang ada ialah antaranya ialah macam kitaran 9 untuk Pakatan Harapan. Kepada Barisan Nasional walaupun di kitaran 7, tetapi angka 7 itu yang menguatkannya. Manakala Perikatan Nasional pula ada angka 72 dan sebagainya. Jadi maknanya kalau ikutkan pilihan raya negeri untuk Melaka ini, ketiga-tiganya mempunyai peluang yang sangat baik, yang bagus, sama bagus. Kita tak dapat nak tahu mana satu yang boleh membuatkan mereka kemenangan lah, ya. Tapi sebenarnya kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita kena kira setiap calon punya tarikh lahir tu, ya. Kita kena kira setiap satu tu, ya. Pakatan Harapan, calon Barisan Nasional, calon Perikatan Nasional, saling berkait, saling bertanding macam itulah, ya. Tapi kali ini kita nak tengok secara keseluruhan dulu lah, sebagai topik kita yang kita bincangkan pada hari ini, ya. Okey, sebenarnya apabila kita tengok pada pola-pola pilihan tahun kitaran tu, sebenarnya mereka mempunyai peluang yang bagus antara ketiga-tiganya. So, apakah yang menjadi kriteria kemenangan itu? So, kita buat kitaran tahun mengikut tarikh penubuhan ataupun tarikh mereka ditubuhkan. Tapi kita gantikan dengan tahun 2021. Inilah kiraan dia. Kita gantikan tahun penubuhannya dengan 2021 lah, ya, bagi Pakatan Harapan, bagi Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Jadi kita gantikan 2021 tu, ya. Okey, baiklah. Daripada pola-pola ni semua bagus, semua baik. Jadi yang mana satu jadi kriteria, kita lihat bahawa yang menjadi kriteria Barisan Nasional menang kerana arah, ya, arah. Jadi kalau kita tengok bawah daripada peta itu ada arah, kan. Okey, ada arah utara, selatan, tenggara dan sebagainya. Kita tengok sekarang ni kepada arah tenggara. Okey, arah tenggara. Maknanya Pakatan Harapan tenggaranya 8 kanan. Bagi Barisan Nasional 6 rezeki. Bagi Perikatan Nasional 2. 2 ni biasa-biasa je lah. Menang pun menang, tak menang pun tak menang, macam itulah, biasa-biasa je lah. Okey, kenapa saya kata tenggara? Okey, kerana kesemua parti ni didaftarkan di Kuala Lumpur. Jadi maknanya dia punya HQ dia, ibu pejabat dia daripada Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur itu pergi ke Melaka, kalau anda tengok pada skrin hadapan ini, pergi ke tenggara. Kalau anda lihat peta Google Map yang saya paparkan kat sini, Kuala Lumpur dengan Melaka ni dia sengit ke kanan, ya. Sengit ke bawah. Jadi maknanya ke bawah itu adalah tenggara. Jadi maknanya bila kita lihat Kuala Lumpur ke Melaka adalah tenggara, bagi Pakatan Harapan 8 tekanan. Tentulah mungkin ada tekanan-tekanan yang berlaku. Kepada Perikatan Nasional ialah biasa je nombornya, kita tenggaranya nombor 2. Tetapi kepada Barisan Nasional, ya, arah tenggaranya adalah 6. 6 tu adalah rezeki. Jadi inilah salah satu cara yang menentukan kemenangan itu. Maknanya arah bagi parti itu memainkan peranan yang penting untuk memenangi pilihan raya, tu. Ya, betul. Sebenarnya arah parti itu penting. Kemudian kita akan tengok seterusnya ialah tentang arah kepada calon-calon. Setiap calon itu ada arah dia sendiri, ya. Tapi itu dah makin ke bawah, makin detail yang kita nak kira lah. Tapi sebenarnya kita tengok kat sini bahawa arah-arah ni memainkan peranan penting. Peranan yang mana ke mana arah dipergi itu menjadikan kawasan itu untuk menang ataupun kalah dan sebagainya lah, ya. Arah-arah itu menjadikan parti politik tu secara amnya boleh menang ataupun kalah. Okay, kalau kita tengok Perikatan Nasional, kalau arah tenggara Kuala Lumpur ke Melaka,
arahnya adalah nombor 2. 2 ni adalah biasa-biasa je lah. Okey. Kemudian Pakatan Harapan pula daripada HQ dia, daripada ibu pejabat dia di KL, di Kuala Lumpur, pergi ke Tenggara adalah 8 tekanan. Jadi mungkin ada tekanan juga. Manakala kepada Barisan Nasional arah ke Melaka adalah Tenggara, jadi 6 ada rezeki. Jadi maknanya rezeki itu adalah satu yang membawakan kemenangan lah, ya. Sebab kemenangan ini berlaku pada nombor 6, nombor 7 dan nombor 9 itu sendirilah, ya. Okey Datuk, kalau pertembungan, misal katalah pertembungan antara 9 dengan 6, mana yang terbaik? Misal kata satu calon tu 6, satu calon tu 9. Mana yang lebih kuat dia punya aura dia untuk menang? Okey. Jadi begini, perihal begini kita akan tengok semasa tentunya ini adalah tentang parti. Jadi kalau kita nak tengok lebih mendalam lagi, kita tengok pada calon. Okey, mana calon itu, okey, macam ni ya. Kalau parti yang ini, parti A ni adalah 6, contohnya Tenggara 6, kalau parti B ni Tenggara dia adalah 9. Jadi maknanya 6 atau 9 lah. Jadi kita nak tengok mana satu yang menang, okey, kita turun ke peringkat seterusnya, iaitu kita turun ke peringkat calon-calonnya pula. Jadi mungkin calon parti A ni arah dia begitu, parti B ni arah dia begitu, begini. Jadi maknanya kita tengok daripada lantunan step ataupun langkah-langkah tu ke bawah, makin ke bawah, ya. Jadi sebab kita nak ada peringkat, maknanya peringkat pertama tadi iaitu mengira kitaran tahun, semua tiga-tiganya bagus, kan. Jadi maknanya tiga-tiga tu kita tak dapat nak tahu mana satu yang boleh menang yang besar dan sebagainya lah. Okay, jadi mana kita pergi ke peringkat kedua. Mana peringkat kedua tu adalah arah parti lah. Tapi kalau tiga-tiga tu mempunyai arah bagus ketiga-tiganya, kita pergi ke bawah lagi, maknanya kita pergi ke calonnya pula, ya. Jadi macam itulah kita punya kiraan tentang metafizik ni. Okey, kalau berdasarkan arah yang Datuk cakap tu, maknanya Barisan Nasional Tenggara adakah Johor juga dia turun ke bawah? Johor termasuk dalam Tenggara jugalah. Ya, betul. Kalau mungkin pada tahun ini sebenarnya kalau adalah pilihan raya di Johor, kemungkinan arah itu mungkin berpihak kepada Barisan Nasional jugalah, ya. Tetapi kita tak pasti kenapa tiba-tiba kerajaan negeri Melaka telah dibubarkan pada bulan Oktober lalu dan menyebabkan adanya pilihan raya negeri pada bulan November ini, ya. Mungkin kebetulan lah, ya, sebab November ni adalah pemilihan ataupun pilihan, bulan pilihan momentum. Jadi mungkin ini salah satu petunjuk untuk yang akan datang ni kepada parti-parti tu untuk mengalisa kekuatan masing-masing lah dalam untuk mencari kebaikan ataupun kemenangan untuk meningkatkan kemampuan mereka pada tahun hadapan lah. Okay. Jadi sebenarnya arah ni memainkan peranan penting, bukan saja parti, sebenarnya pada diri kita juga ni, ya, memainkan memainkan peranan pada arah itu, ya. Sebab saya dapati daripada tahun 2006 lagi, saya dapati bahawa lebih kurang 80% orang bermasalah ni kerana disebabkan oleh salah arah. Macam kisah ni lah, ya, macam kisah arah yang dibincangkan dalam peristiwa PRN Melaka ni. Ya Datuk? Okey, aku sambung. Okey. Jadi maknanya maknanya arah ni memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia kita, ya. Sebenarnya saya dapati bahawa 80% masalah individu, sama ada mereka bekerja ataupun berniaga, mempunyai masalah dalam arah, ya. Walaupun masalah potensi pun ada, tetapi sebenarnya
arah itu dengan peranan ya. Macam kita bincangkan dalam fenomena PRN Melaka ni lah ya. Okay, sebenarnya kita ada buat khusus tentang arah dan lokasi jualan pada 29 November ni. Jadi maknanya kepada mereka yang nak join kepada khusus arah ini untuk mengetahui arah mana sesuai untuk anda membuat jualan, anda untuk bekerja ataupun berniaga dan sebagainya. Kita ada kursus online secara Zoom pada 29 November ni. Tapi kalau tak sempat, kita pun ada secara rakaman ya. Anda boleh hadir dalam bentuk rakaman. Nanti kita akan masukkan dalam satu grup Telegram dan dapatkan rakaman yang kita buatlah untuk kursus ini ya. Okay, jadi maknanya kursus arah dan lokasi jualan ni sebenarnya membincangkan perihal arah seperti mana yang kita tunjukkan pada fenomena yang kita bincangkan iaitu PRN Melaka ni lah. Ya, sebagai satu contoh lah, kegunaan untuk arah ni, seperti yang Datuk tunjukkan tadi, kalau ikut patah tetapi arah dia 8 pula, tapi arah dia 6. Jadi dia mempengaruhi kita punya jualan. Jadi sebab itu arah jualan itu, arah jualan perniagaan, arah tempat perniagaan memainkan peranan yang penting dalam kita punya perniagaan. Betul tak Datuk? Ya, betul-betul. Sebenarnya permainan arah ini adalah satu fenomena yang kedua terpenting selepas mengenali potensi diri ya. Memang potensi diri ini kita dapati daripada pengiraan, tetapi potensi ini sebenarnya berkesan pada arah tertentu. Maknanya dalam metafizik ni tentang kejayaan seseorang itu bergantung kepada potensi yang betul, arah yang betul, masa yang betul, berjumpa orang yang betul. Jadi maknanya semuanya dah align, maknanya setelah diselaraskan, semuanya betul, maka betul lah dia punya potensi dia untuk lebih berjaya ya. Jadi maknanya arah ni salah satu keperluan untuk diselaraskan supaya potensi itu menjadi lebih baik lagi lah. Betul. Mungkin saya boleh cerita sikit tentang pengalaman saya tentang arah ni lah. Tempat saya bekerja ni, kalau ikut ke rumah saya ke tempat kerja adalah 8 kalau ikut potensi statik saya. Jadi memang saya rasa amat tekanan lah. Jadi bila kita dah tahu itu ada tekanan, salah satu cara yang dulu kita buat adalah kita pergi ke singgah satu tempat sebelum ke tempat kerja. Ya, betul. Tapi tak boleh memang hari-hari kita kita buat. Ada hari tu kita nak datang kerja lambat kan. Ya. Jadi memang betul, kita memang ada beberapa teknik, antaranya teknik singgah dan sebagainya lah. Nanti kita akan ceritakan dalam kelas arah beberapa teknik yang anda boleh gunakan untuk mengatasi arah-arah tekanan dan sebagainya lah ya. Jadi kemungkinan Pakatan Harapan tu kena singgah dulu ke Johor kot. Kena singgah ke Johor baru naik ke Melaka ya. Tapi sebenarnya kalau tengok situ, kalau Johor ke Melaka menjadi barat laut pula. Barat laut ni pun tekanan juga ya. Jadi mungkin ambil daripada arah barat. Jadi arah barat ni maknanya kena pergi ke Gemas dulu kot. Sekitar Gemas ke Tampin situ baru masuk ke Melaka macam tu ya. Itu contoh lah ya. Tapi macam manalah nak buat macam tu ya dalam skala parti yang besar macam tu ya. Betul. Dan juga salah satunya kita boleh orang kata kita gunakan potensi yang ada. Maknanya kalau arah tu 8, apa yang kita boleh serlahkan pada diri kita adalah kita kena ikut kita punya potensi diri lah. Maknanya saya gunakan potensi diri saya di tempat tekanan tu. Maknanya potensi diri saya adalah kena banyak mengajar. Jadi sana saya kena amalkan mengajar orang. Jadi bila saya selalu mengajar orang di sana, jadi orang kata tekanan mengajar. Jadi kenalah tu tekanan mengajar. Jadi potensi kita mengajar, saya suka mengajar. Jadi saya ajar orang tempat kerja saya. Dan di situ saya rasa lapang lah. Maknanya kita dah lepaskan tekanan kita. Dalam masa yang sama, kita punya majikan
appreciate kita dan bagi kita apa kata promotion, kenaikan gaji, kenaikan pangkat. Alhamdulillah kita gunakan dengan betulnya potensi di situ. 8 daripada tekanan jadi 8 kebaikan tu. Jadi siapa nak tahu datanglah ke Kelas Datuk. Ya Datuk. Ya, betul betul. Sebenarnya apabila kita mengatakan bahawa satu arah tu arah halangan, arah tekanan, bukannya dia tekanan seterusnya ataupun dia tekanan halangan berterusan, tapi kita ada cara untuk mengatasinya. Cuma kita memahami keadaan yang kita hadapi lah ya. Kalau kita pergi terus ke arah nombor 6, tentunya arah rezeki yang baik ya. Maknanya tidak ada masalah untuk kita berniaga ke ataupun bekerja di arah yang 6 atau 7 atau 9 lah ya. Tapi kalau arah yang macam 5 halangan, 8 tekanan, itu kita kena buat sesuatu perubahan ataupun kita kena buat sesuatu yang baiklah untuk kita mengatasinya. Tapi arah seperti mana arah 6 juga, kalau kita tak buat apa-apa pun tak menjadi juga kan. Jadi macam contohnya Barisan Nasional pun telah menggembeling dia punya jentera-jentera politiknya, termasuk kepada mantan Perdana Menteri pun turun padang ke Melaka. Jadi mereka menggunakan usaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan pilihan raya yang ada ni. Mungkin strategi-strategi yang mereka gunakan tu bertepatan dengan potensi yang mereka ada. Jadi tak salah rasa saya parti-parti politik jumpa dengan Datuk untuk orang kata menentukan strategi yang sepatutnya mereka gunakan untuk pilihan yang akan datang. Kerana kita arah kita tak boleh ubah. Satu lagi, bila arah tak boleh ubah, takkan kita nak ubah negeri tu pula. Okey, Melaka harapan kita pindahkan Melaka tu dekat Kelantan lah, jadi ada 9 pula, tak boleh kan. Yalah. Jadi maknanya kita ada beberapa strategi yang kita tengok dan kita fahami untuk kita buat sesuatu tu secara besar kan. Sebab yalah, kalau parti politik ni mungkin mereka tak boleh sewenang-wenangnya bertukar arah kan. Macam juga kepada mereka yang telah belajar kaedah metafizik ni semenjak 2006 lagi. Semenjak 2006 lagi dah ramai dah, pada saya dekat ribuan orang dah belajar. Cuma ada segelintir saja yang berjaya. Disebabkan kerana mereka ini memahami tentang arah, mereka ikut arah. Yang lain tak dapat nak ubah arah. Sebab mereka ada komitmen kerja, komitmen rumah yang dah dibeli dan sebagainya. Jadi mereka tak dapat nak tukar arah. Jadi terpaksalah reda dengan arah yang ada, jadi mereka tak dapat nak move on ataupun move forward dalam kejayaan mereka tu. Ya, betul. Kerana kita kadang-kadang tak boleh nak suruh klien kita ubah. Kau anda boleh ubah arah tak? Saya nak jumpa awak ni 5. Kesian pula klien nak ubah arahkan ikut kita tu tak tu. Ya, betul-betul. Ada kalanya memang kita menawarkan perkhidmatan untuk mereka mencari arah ya. Kadang-kadang tu kelakar jugalah kadang-kadang tu terpaksa saya mencadangkan arah pergi ke tempat-tempat yang kalau ikutkan memang tak berapa ada orang lah kan. Tapi macam itulah dia punya hakikat dia. Tapi kita boleh bincang kita dalam personal coaching kita tu, kita akan bincang mana arah yang boleh dia pergi. Kadang-kadang itu bukan kita sewenang-wenang yang boleh pergi ke seluruh Malaysia ni. Sebab kita ada tanggungjawab dan komitmen kerja dengan anak-anak sekolah. Jadi takkan nak bawa sekolah tu ataupun bawa bos sekali ke tempat baru kan. Jadi kita kena ada strategi macam mana untuk betulkan arah kita tu. Betul. Kita tak boleh terbalikkan kompas, kita tak boleh tukar kedudukan yang dah memang ada di bumi itu untuk pergi ke arah yang kita nampak baik. Jadi kita ada strategi-strategi lah. Salah satu contoh macam saya cakap tadi, gunakan potensi diri, dan ada beberapa strategi yang Datuk ada buat kajian seperti kita tak, kalau arah tak okey, kita boleh lihat pada kitaran hari, kitaran jam pukul berapa yang kita nak jumpa. Banyak lagi yang strategi yang kita boleh gunakan walaupun arah tu tak bagus, tapi kita boleh counter dalam keadaan yang lain. Maknanya tak semestinya 8 tu tak okey, 7 tu tak okey, kehilangan ataupun 5 halangan, 8 tekanan.
kita tak boleh pergi. Jadi boleh pergi dan dengan melakukan beberapa apa tu counter attack lah orang kata kan. Kita counter balik keadaan tu menjadikan dia menjadi positif untuk kita pergi ke suatu arah tu. Betul tak tu? Ya, betul-betul. Sebab sebenarnya arah ni kalau kita tengok seseorang itu katakan lahir pada hari yang sama. Katakan 10 orang. 10 orang lahir pada hari yang sama. Contohnya mereka lahir pada 22 November 2021. Jadi maknanya 10 orang ya. Tapi 10 orang tu seorang lahir di Kelantan, seorang lahir di Pahang, seorang lahir di Melaka. Jadi mereka ini mempunyai arah-arah berbeza, ya. Hari yang sama tapi arah mereka disebabkan mereka tinggal itu jadi mereka berbeza dari segi potensinya. Tapi tidak semestinya 8 itu ataupun 5 itu akan menjahanamkan seseorang. Tidak. Mana kalau kita mengetahuinya, kita boleh buat sesuatu macam kaedah untuk mengatasi apa yang dikatakan sebagai halangan, apa yang dikatakan sebagai tekanan itu, ya. Ya, betul. InsyaAllah semua ada dalam kelas nanti tunjuk acara cara arah, tapi dalam yang kelas arah yang saya cakap tadi tu lebih advance lah kan, tak ada dalam yang kelas yang ini, atau ada dalam syllabus yang akan ajar. Okey, untuk syllabus ini kita ada ajar macam mana kegunaan arah itu. Nanti tahap kedua pula kita akan belajar mengira pula, ya. Sebab tahap pertama ni adalah untuk kita aplikasi dulu. Kita nak gunakan dulu. Tahap kedua, tahap ketiga seterusnya kita akan lebih detail dan lebih terperinci, termasuk juga mengira arah. Jadi maknanya pada kelas pertama ini kita tidak mengajar arah tetapi kita tunjukkan macam mana menggunakan arah itu sendiri, ya. Apa kata arah yang tidak energi tidak baik seperti tekanan, halangan tadi dan satu perit. Jadi yang advance yang akan datang kita akan buka kelas yang saya cakap tadi itulah, iaitu ajar gunakan arah tak baik pada kiraan jam yang baik pula nanti. Ada juga Datuk kan buat kelas ni tu nanti. Ya, betul-betul. Kita juga memang itu dipanggil sebagai advance lah, ya. Jadi maknanya kalau kita tak dapat untuk mengubah arah tekanan, arah halangan kita, sebenarnya kita ada cara secara bulanan atau secara mingguan, secara harian juga, secara jam pun ada, iaitu kita menggunakan diary metafizik mahupun kita gunakan software integrasi. InsyaAllah semua ada. Jadi kita salah satunya kita akan buat kelas dan ataupun boleh juga kalau siapa nak cepat tak sanggup tunggu kelas, boleh personal coaching juga Dato' ya. Ya, betul. Kita akan ajar lah, maknanya siapa yang ambil diary metafizik, jadi kita akan buat satu kali nanti tentang kaedah diary metafizik dan kita sekarang ni dah nak hampir masuk tahun 2022, kena beli dari metafizik. Dalam dari metafizik pun ada arah, jadi belajar arah yang ini dan dalam dari metafizik ada juga kita bagikan arah tiap-tiap hari, jadi kita boleh gunakan di situ. Jadi beli dari metafizik dan juga masuk kelas arah ni. Jadi insyaAllah orang kata berganda-ganda kebaikan yang anda semua boleh gunalah untuk bisnes anda semua, insyaAllah. InsyaAllah. Ya Datuk, sebelum kita mengakhiri buat bicara kita pada hari ini, sepatah dua kata lagi untuk penutup mengenai satu kegunaan arah dalam kehidupan kita dan kerjaya, bisnes, mungkin perkahwinan juga, mana kita tahu, dan juga sepatah dua kata untuk orang kata parti-parti politik ni untuk pilihan raya yang akan datang, untuk dapatkan nasihat kita ke, kajian kita ke, untuk strategi mereka untuk pilihan raya negeri atau pilihan raya umum akan datang. Datuk, silakan. Okey, jadi maknanya apabila kita tengok pada fenomena yang berlaku pada PRN Melaka 2021 itu lebih kepada parti, 3 buah parti yang utama kan. Tapi kalau kita nak buat untuk parti-parti kecil ataupun calon-calonnya, kita boleh mengira arah di mana
setiap parti itu akan meletakkan calon yang sesuai mengikut arah untuk dipertandingkan ataupun dibuat undian lah ya. Okey, jadi maknanya dia melihat kepada arah itu juga ya. Jadi maknanya sebelum kita meletakkan satu calon di satu tempat itu, kita tengok arahnya juga. Dan juga tentunya kita tengok kitaran tahunnya, kitaran harinya dan sebagainya lah. Jadi kita ada pengiraan yang begitu detail dan kompleks lah untuk menentukan arah-arah ini ya. Jadi maknanya berkenaan dengan arah ni sebenarnya pun ada berkaitan dengan perkahwinan juga ya. Ada setengah pasangan itu kita dapati mereka hidup tunggang langgang sebab mereka bernikah di tempat yang sama mereka tinggal. Itu tak boleh tu. Ada orang yang jadi macam tu. Jadi maknanya kita kena betulkan dia punya kehidupan itu dengan menggunakan teknik-teknik arah yang kita ajar dalam kelas nanti. Ya Datuk, terima kasih untuk kita berbicara pada hari ini. Semoga siapa yang mendengar yang berminat untuk menghadiri kelas arah kita dan juga untuk membeli produk dari Metafizik. Jadi boleh hubungi admin Metafizik, saya dan Cik Nizam, dan semoga apa yang kita dengar pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan dan bisnes kita. Okey. Baiklah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya.